الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin mukminin, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita diizinkan sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyambung bacaan berkaitan dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengajaran-pengajaran yang boleh kita ambil daripada peristiwa yang berlaku di dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi pulang daripada Taif, kalau kita tengok dalam sirah, Nabi meneruskan usaha-usaha dakwah, menyampaikan risalah dan juga ajaran Islam ini kepada ramai pihak. Di Taif agak mengecewakan. Seruan dakwah Rasulullah itu ditolak, bahkan Nabi dihina dan dicederakan. Apabila Nabi balik ke Mekah, Nabi tidak berhenti daripada meneruskan dakwah. Kata para ulama, demikianlah tabiat dalam hidup Nabi ini, bukanlah senantiasa perkara yang berlaku itu senang dan mudah. Itu apa yang selalu kita sebut bila kita baca dalam sirah, sejarah perjalanan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita dapati bahawa episod cerita yang melatari yang berlaku dalam hidup Rasulullah itu tidaklah sentiasa tenang, senang dan mudah. Ada ketikanya Nabi hampir terbunuh, ada ketikanya Nabi dipulau, ada ketikanya Nabi dipukul, ada ketikanya Nabi dihina, ada ketikanya Nabi disakiti dan sebagainya. Apabila membaca hidup Nabi sedemikian rupa, itulah juga resam kehidupan kita. Maknanya, walaupun kita adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamba daripada kalangan hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa, hidup kita tidaklah mesti berada di dalam keadaan yang mudah, senang dan bahagia. Kita jangan jangka macam tu. Kita jangan jangka, jangan sangka dan kita jangan anggap apabila kita ini orang beriman, orang bertakwa, orang yang dekat dengan Allah, orang yang melakukan amalan ketaatan yang diperintahkan oleh Allah, maka hidup kita akan bahagia. Itu bukan tabiat atau itu bukan sunnatullah yang Allah jadikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu cabaran, dugaan, ujian, mihnah, masalah yang berlaku dalam hidup ini sebahagian daripada kasih dan sayang Tuhan kepada hambanya, kepada Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila Nabi balik ke Taif, daripada Taif, Nabi tidak berputus asa. Nabi tidak
berhenti, kecewa. Kita kena ikut macam itulah. Bila kita dakwah atau kita mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, pertama kita jangan jangka orang akan terima dengan mudah. Kalau kita sangka macam tu, kita akan kecewa lah. Kita akan jadi susah hati, akan frust, putus asa. Jadi bila kita ajak, kita suruh, kita larang, kita didik, kita asuh, berlaku tentangan, berlaku penolakan, benda tu tak mudah, tak senang, tak semua orang boleh terima, tak semua orang seronok, itu betul lah. Dan kita kena jangka benda tu. Tak boleh kita suruh, kita suruh anak kita pergi semayang, dia bangkit pergi semayang, bagus, senang kerja kita. Itu dalam khayalan. Itu dalam cerita boleh lah. Bila kita suruh, memang kena ada usaha, kena ada kepayahan. Fa inna ma'al usri yusra. Tabiat yang Al-Quran cerita, setiap kesenangan itu mesti melalui kepayahan. Jadi kalau tuan-tuan cerita kat saya, payah nak didik, payah nak tegur, susah nak berubah, lambat nak boleh, lambat nak berubah, lambat nak jadi elok, itu adalah sunnatullah. Apa makna sunnatullah? Itu adalah ketetapan dan aturan Allah. Yang peliknya bila mudah, tu rezeki ya. Kena syukur banyak-banyak. Dia kata mudah lah ustaz, suruh sekali buat, larang sekali dengar, apa yang tak dan kata dah buat dah. Ini kelebihan rezeki yang Allah bagilah. Tapi bukan semua macam tu. Doa sekali tak nampak hasil, doa 2 kali tak jadi apa. Itulah ketetapan Allah. Jadi bila kita faham kaedah itu, faham aturan itu, maka kita akan tenang lah. Ini doa sekali. Nabi seperti yang kita baca, pergi ke Taif, orang tak terima. Pergi ke Taif, orang maki, orang cela, orang pemain, orang baling batu, orang buang macam tu, tolak macam tu ya. Tapi Nabi balik, terus dakwah. 23 tahun lah. Jadi kadang-kadang kita buat untuk anak-anak kita ke, pekerja kita ke, jiran kita ke. Ini tanya macam mana jiran? Tak boleh pakai. Berapa kali ajak tak mau nak pergi dengar. Ini kita tak faham sirah. Kita buat dah macam-macam program lah, macam-macam dah cerita, tak mau nak terima juga. Itu betul lah. Tetapi pokok pangkalnya bila kita baca dalam sirah ini, tidak ada putus asa. Saya menasihatkan diri saya dan kita semua yang mendengar ni, bukan semua orang dengar terus terima. Itu biasalah. Cuma jangan berputus asa. Sampai cerita, dakwah, suruh, tegur, bagi tahu, sampai bila? Sampai Allah panggil kita balik. Itu apa yang kita belajar daripada baliknya Nabi ke Taif. Baginda tidak berhenti dengan peristiwa itu. Kalau balik duk mebay tu masalah, tak mau nak kira lah, suruh pun tak mau nak dengar, penat-penat kita pergi jauh-jauh kan, ajak tak mau nak ikut, lantak pergi kat depa dah. Dalam sirah, bila Nabi balik, terus dakwah itu berjalan, risalah itu terus disampaikan, ajaran wahyu yang diterima oleh Nabi tetap diceritakan walaupun adanya penentangan. Jadi saya menasihatkan watawasau bil haqq. Tengok Quran pun dia ajar, dia atur tu cantik. Pertama, berpesan-pesan dengan kebenaran, al-haq.
Quran kata pertama cakap benda betul, sampaikan benda yang benar, habaq benda yang Nabi kata, Allah kata, bagi tahu. Allah sebut pula lepas daripada itu, orang yang bercakap benar, orang yang berkata benar, orang yang mengajak kepada kebenaran, dia kena ingat satu lagi, watawasau bis sabr. Kenapa dia letak al-haq? Kenapa dia letak benar dulu lepas tu baru sabar? Kenapa dia tak letak sabar dulu lepas tu benar? Kerana orang yang berpegang dengan kebenaran, orang yang suruh dengan kebenaran, orang yang mengajak kepada kebenaran, dia kena sabar. Kena sabar. Kena sabar. Tuan-tuan yang dah lalu jalan ni, kunci untuk kekal kunci untuk kekal dalam kebenaran ni sabar. Kena sabar. Seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita. Okey. Buah daripada kesabaran itu, hasil daripada kesabaran Nabi itu disebut dalam sirah, telah masuk ke dalam Islam beberapa orang daripada kalangan sahabat setelah baliknya Nabi daripada Taif. Nampak ada hasil tak? Ada. Kalau balik daripada Taif, Taif tu berjaya tak berjaya? Tak berjaya. Dia dalam hidup ni macam tu, dia sekali kita try, gagal, kita jangan berhenti dah. Jangan putus asa dah. Tuan-tuan tak payahlah duk penat-penat nak baca banyak-banyak kan. Baca sikit-sikit pun saya ingat boleh lah. Apa dia? Kesemua cerita orang yang berjaya, tak kiralah berjaya dalam niaga ke, berjaya dalam apa-apa, dalam urusan hidup ni, semua orang berjaya ni, dia telah melalui beberapa kegagalan dulu. Tak ada orang yang berjaya tanpa menempuh gagal. Maksudnya orang yang berjaya ni, dia telah melalui beberapa kegagalan dan dia tak berputus asa. Macam Nabi lah. Dia pergi ke Taif, mula dia pergi kepada kaum dia. Kaum dia tak mau. Dia pergi ke Taif, sebelum Taif ada 2-3 tempat, lepas tu pergi ke Taif. Taif tak mau, tak berhenti juga. Terus sampai kita. Tapi bayangkan kalau pergi ke Taif, lepas tu Taif buat macam tu, orang Taif layan macam tu, Nabi kata cukup. Tak larat lah. Kalau Nabi berhenti atau berputus asa, kecewa dengan apa yang dibuat oleh orang Taif, kita tak akan dapat agama yang kita anuti sekarang ni. Jadi orang yang berjaya seperti Nabi ni, contoh manusia yang terbaik, manusia yang berjaya, yang paling tepat. Dia sendiri sebelum apa yang kita nampak hari ini telah gagal beberapa kali. Gagal tu maksudnya apa? Dia dakwah pada orang Taif tak mau. Dia dakwah pada orang Quraisy tak mau. Dia dakwah pada orang-orang luar, Rom, Parsi apa, semua tolak. Semua tak mau. Tapi dia tak berhenti. Benda yang paling besar kita boleh belajar daripada Nabi sepanjang hidup dia ni, dia tak berhenti daripada usaha tu. Dan hasilnya adalah itu juga yang kita boleh belajar. Kalau sekali gagal, jatuh, berhenti. Budak-budak pun tuan-tuan, saya bagi contoh kan, semua budak-budak yang lahir, mereka tak berjalan terus. Kalau mereka berjalan terus, saya ingat demam kita. Tuan-tuan ni, ibu-ibu ni lahirkan budak tu kan, lahirkan budak tu. Bila lahirkan budak tu, pertama dia akan menerak. Dia akan buat bagi dia nak menerak.
Tak tahulah kalau anak tuan-tuan. Anak saya beranak petang ni, petang esok pi main dah. Sakan makan apa? Dia tadi duduk makan bayam Brazil ni. Tak ada. Semua budak-budak tengok. Tapi budak-budak tu, tengok budak-budak, kita boleh belajar tu. Allah yang buat tu. Allah yang jadikan. Cuba kalau dia try tu dia tak berjaya. Lepas tu dia pun malas. Dia akan baring sampai ketua. Kan budak-budak dia baring, lepas tu dia try menerak kan. Lepas tu dia boleh ke dia. Lepas tu dia merangkak. Lepas tu dia nak berjalan, dia jalan rebah. Bayangkan kalau budak-budak tu ada falsafah lagu orang kita ni, dia jalan-jalan dia rebah. Aku tak mau berjalan dah. Dia takkan boleh berjalan. Tapi dia akhirnya, bagaimana dia boleh berlari dengan begitu kuat? Tidak ada manusia yang pantas berlari, melainkan dia telah melalui episod berjalan dan jatuh. Tak ada orang yang beranak-beranak terus berlari. Sak mana anak hang? Tengok berlari sakan. Baru ni lepas gerai. Lepas bantang. Dia berjalan rebah, terantuk rata ceruk, batu rata ceruk, kan? Kepala tu tak tahu habis semua, kan? Bincuit sana, bincuit sini. Tetapi kegigihan, kecekalan, tabahnya budak-budak ni sampai boleh berlari. Itu yang Allah ajar. Bagaimana untuk kita jangan berputus asa. Belajar daripada budak-budak tu. Kan? Nampak? So bila Nabi dakwah, bolehlah seorang. Dapat seorang pun kira hebat lah kan. Malam ini kita nak dengar bagaimana masuknya Islam. Ini berlaku selepas daripada disebut dalam sirah, selepas daripada dakwah di Taif, iaitu masuknya Islam Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Ataupun nama dia Abu Dzar ni bukan nama dia. Nama dia Jundub bin Junadah. Nama dia Jundub bin Junadah. Itu seperti mana yang disebut di dalam Al-Isabah fi Tamjidis Sahabah. Nama dia Jundub bin Junadah. Kunyah dia Abu Dzar. Daripada suku kaum Ghifar. Puak Ghifar ni jenis penyamun. Puak penyamun. Ghifar ni, bangsa kaum kabilah Ghifar ni bangsa penyamun. Tetapi itulah kan, bangsa mereka ni sakan tak sakan ni, dia satu Ghifar ni dia duduk di satu tempat. Orang nak mai ke Mekah atau orang nak keluar daripada Mekah kena tempuh dia, kena lalu dia, kena lalu perkampungan Ghifar. Teruknya Ghifar ni, bangsa kabilah Ghifar ni, dia tak kira bulan halal ke bulan haram ke, dia akan tahan orang rompak. Okey, sebelum tu saya cerita sikit. Orang Arab ni yang sebelum Nabi ni, yang sebelum Nabi, maksudnya masa jahiliah, di kalangan orang Arab, mereka berpegang kepada bulan-bulan haram. Ada berapa bulan haram? Ada 4. Muharram, sebelum tu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dengan Rejab. Janganlah tuan-tuan, bulan haram pun tak ketahuan. Dia kata saya tak tahu haram-haram, halal tahu. Okey, tak apa. Jadi bulan haram ni ada berapa? 4. Pasal apa dia panggil haram? Pasal apa dia panggil bulan haram? Okey. Kerana pada bulan itu masyarakat Arab secara umumnya mereka hormat bulan-bulan tu, sebab bulan-bulan itu berkait dengan ibadat haji.
Haji ni bukan cerita zaman Nabi Muhammad ni, sebelum daripada zaman Nabi Muhammad lagi orang pergi buat haji dah. Cerita buat haji ni sejak daripada zaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang buat Kaabah kan, orang pertama buat Kaabah Nabi Ibrahim dengan anak dia Nabi Ismail. Sejak tu manusia dah pergi dah ke Kaabah. So bila masuk bulan-bulan haram ni, mereka buat gencatan senjata. Tu panggil bulan haram tu hormat. Tak boleh kacau orang, tak boleh tangkap, tak boleh berperang, tak boleh rompak, tak boleh ganggu apa semua, berhenti sat. Pasal depa ni kira berperang ya. Kira rompak, perang, bunuh, rompak, perang, bunuh, rompak, perang, bunuh. Tapi mai bulan-bulan ni depa stop. Pasal hormat, orang nak pergi buat haji, lepas tu orang nak balik. Lepas tu kita sambung balik perang. Ni jahiliah dah buat. Dah ada lah sebelum jahiliah. Okey, tak apalah. Tapi yang kata Ghifar ni, Abu Zar cerita, yang kata teruknya pok dia ni, mereka menghalalkan bulan haram. Dia tak kira bulan tu halal ke, bulan tu haram ke, merompak, merampas, bunuh orang ke apa ke, langgak semacam ya. Tu teruknya Ghifar tu. Orang kita ni teruk-teruk juga. Mai bulan puasa dia hormat. Sebab itu kita kalau orang bulan puasa pun teruk, kita kata hang ni memang teruk, tak ada dah. Kalau orang lain, bulan lain orang buat jahat, sebenarnya bulan apa pun tak boleh buat jahat ni. Tapi mai bulan puasa ni orang rasa lain, tak tahu pasal apa. Kita ni kita berhenti sat dah, ngumpat petang-petang ni jangan duk mai lah noh. Yang kita duk berhimpun petang-petang lepas asak ni, kita berhenti sat bulan puasa ni. Lepas bulan Syawal puasa 6 kita berhimpun balik. Dia pun hormat juga. Yang ni dia panggil jahiliah moden. Bulan puasa apa semua ni, bulan puasa TV pun korang tengok, Hindustan pun tak tengok, menyanyi-menyanyi pun tak tengok. Hormat bulan puasa. Tapi malam lepas buka puasa pun dia tengok juga. Kita bulan puasa mengaji, tak apa malam. Ada orang dia hormat bulan puasa. Tak, lagu tu lah, Arab pun lagu tu lah dia hormat bulan tu pasal ada kaitan dengan haji. Tapi yang kata Abu Zar ni, yang kata Abu Zar, dengan dia ada satu orang saudara nama Unais. Dia dah memang tak boleh terima dan dia tak boleh masuk dengan perangai teruk pok dia ni. Yang tu yang kata nampak boh nak elok tu. Manusia ni kadang-kadang dia tak mengaji sangat pun, dia tak ada ilmu banyak pun, tapi benda tu dia tak boleh terima. Sebab itu jangan pelik kalau ada orang kafir tetapi benda-benda yang tak elok dia pun tak suka. Sebab tabiat manusia, fitrah manusia ni, benda yang tak elok, siapa pun, agama apa pun, dia tak boleh terima. Abu Zar, dia tengok sikap perbuatan kaum dia, teruknya bangsa Ghifar ni, dia angkat keluar. Bawa Unais, saudara dia ni, bawa mak dia, jom, kita jangan duduk dengan pok ni, pok yang tak boleh bincang ni, pok yang tak kira halal haram ni. Kita tak mau tu. Tapi lepas dia dapat Islam, dia balik pergi dakwah, setengah masuk Islam. Maksudnya dia tak lupa. Dia tinggal depa tu, dia tak boleh masuk. Depa ni teruk. Dia nak pergi cari tempat lain, dia nak keluar daripada kebejatan, kebobrokan ni yang teruk ni, kaum bangsa dia ni, dia tak boleh hidup. Dia nak keluar. Tapi lepas dia dapat Islam, Nabi kata balik pergi kaum kau dakwah. Dia pergi boleh kat dia. Kalau kita biar pergi kat depa ni tak boleh buat apa, rebus tak empuk, dakwah lu ke mana pun tak boleh pakai, biar pergi biar lingkut tunggu mati ya. Kita pesah hak depan-depan dak. Dia balik pergi boleh setengah kat dia. Try dulu. Kita kadang-kadang jenis hukum lah, tak ada apa-apa. Macam mana? Cerita dah kat dia. Dia ni tak ada cerita lah tak. Biar pergi ya, tunggu malaikat mai bagi salam ya. Mana kita tahu? Hatta kan Nabi, satu orang nak mati,
nak mati tu, dia pi boleh kat dia. Boleh dekat Nabi, dekat nak mati tu. Dapat seorang masuk Islam. Hadis Bukhari, Yahudi tu. Maksudnya jangan putus asa, pi try. Himpit dia rapat-rapat. Tapi kita ni, saya duk tengok, saya puji geng yang jual-jual barang ni. Tak kira lah jual barang apa kan. Dia tak putus asa. Himpit, hantar WhatsApp. Baguslah, rezeki halal tak apa, usaha. Gigih cerita mai cerita pi nak jumpa pukul berapa pun pi. Pasal kawan tu nak beli barang dia pun akan dapat komisen. Itu tak ada masalah, tu tak salah. Tapi nak habaq gigih dia. Dia tak boleh mai rumah saya, nak pi pun tak boleh. Tak apa, saya pi. Dia semangat pasal apa? Sehari kalau dia pi, kawan tu beli, dia ada habuan. Tapi tang dakwah ni kita tak berapa nak seronok sangat pasal tak berapa nak boleh. Kalau kita boleh, kalau kerajaan ke Perkim ke Maib ke kata siapa boleh buat masuk orang Islam, satu kepala dapat 3,000. Saya ingat pakat berhenti perut panda Grab pergi jadi pendakwah. Pulun pergi dakwah, pecah kepala-kepala. 3,000 siapa boleh buat mai satu orang masuk Islam, bawah dia siap borang pun semua, mai mengucap 3,000 cash kita bayar. Saya ingat semua esok. Assalamualaikum Pak Abang, ni siapa dia? Mai nak cerita Islam sikit. Mai. Nampak? Semangat pasal ada habuan. Tapi mau takat cerita unta merah, dia kata unta apa unta, nak jumpa unta kok kangak pun payah. Kita pasal manusia dia madiyah. Itu tabiat biasalah, tak ada salah. Cuma kita asuh diri kita pelan-pelan. Okey. Kemudian nak ceritanya, dia cerita macam mana dia masuk Islam. Bukan senang juga. Macam tuan-tuan kan, kita nak dapat hidayah bukan senang. Mari kita tengok sikit cerita macam mana dia masuk Islam. Dia kata setelah dia dengar, ada dua riwayat lah, satu riwayat Ibnu Abbas, satu lagi riwayat Ubadah bin Samit. Ada dua versi tapi lebih kurang sama lah. Kita try tengok dua-dua tu macam mana. Dia kata lepas dia dengar ada satu orang jadi rasul. Benda ni biasalah, walaupun tak ada macam kita Facebook, WhatsApp ni, tapi mulut ke mulut ni cepatlah. Dia sampai berita kata Nabi dah mai. Dia kata dekat saudara dia Unais. Dia kata hang pi cek tengok. Laki-laki yang kata jadi Nabi tu, siasat tengok betul tak betul. Ini yang kata manusia yang hebat ni. Sebab apa? Bila dia dengar, dia tabayyun, tathabbut, dia pergi cek. Bagus dia pasal apa? Satu, dia tak terima terus dan dia tak tolak terus. Itu sikap siapa dia tu? Orang yang tak terima terus pun tak mau juga. Tolak terus lagi tak bagus. Ulul albab. Ulul albab ni bila dia dapat sesuatu maklumat, dia akan pergi cek. Ustaz mengajar, dia tak terima terus. Ni so-so kata ustaz mengajar, terima terus. Takkan ku ustaz nak bohong. Tak. Ulul albab dia jenis tak terima terus. Dan tolak terus pun tak. Ni setengah, ustaz mana? Bukan geng kita. Nanti dengar dulu. Ulul albab ni dengar pun tak mau. Lepas tu bila orang ceramah, dia kalau nak duduk makan di luar pula. Makan tu sagi mai dengar. Tak kena dengan kita ke kena dengan kita, ketahuan. Orang nak mai mengajak dia daripada pagi tadi makan, orang nak ceramah, dia duk keluar nak pergi makan. Makan tu bagus, tapi bagi ada waktulah. Orang mari masjid, kita duduk dengar. Tak apa, kita tak setuju dengan dia pun. Ada benda kita tak belaga angin dengan dia. Hormat majlis ilmu, duduk dengar. Tapi bukan dia kata dia betul semua. Kan? Itu satu. Okey, ini cerita bukan cerita Abu Dhar, ini cerita Abu Lain. Abu Lain. Nama kawan tu Abu Lain. Okey. Lepas tu dia kata Unais ni pun pergi Mekah. Pergi Mekah, dia pergi jumpa Nabi, dia pergi dengar Nabi cakap.
Dia macam jadi perisik lah. Lepas tu dia pun balik. Dia tanya, ma sanat? Apa cerita? Dia kata, laqitu rajulan bi Makkah ala dinika yaz'umu anna Allah arsalahu fama yaqulun nas. Dia kata, apa jadi, apa cerita? Dia kata di Mekah tu memang lelaki tu macam kau juga. Jadi seakan-akan Abu Zar ni memang dah beriman. Maksudnya dia dah berada di atas kebenaran. Cuma dia tak beriman, dia tak memeluk Islam. Tapi hidayah tu macam dia dah ada. Apa orang cakap? Abu Zar tanya, orang kata apa dekat dia? Yaquluna syair. Orang tuduh dia ni syair, tukang syair. Maksudnya yang dia kata Quran tu bohong, dia yang karang sendiri. Tu antara orang tuduh tu, tuduhan yang orang boh dekat Nabi tu, yang dia baca tu bukan Quran, tapi dia duduk seorang-seorang dia karang. Dia nak karang macam mana? Dia ummi, dia tak boleh tulis, baca pun tak boleh. Dia nak karang macam mana? Dia tak baca, dia tak boleh baca, tak boleh tulis. Nampak? Tu satu. Kahin, tok bomong. Sahir, tukang sihir. Tapi Unais ni, dia ni pun pandai juga dalam sastra ni. Dia kata bukan. Yang dia baca tu bukan syair. Pasal gaya bahasa tu bukan orang yang tulis. Ni mesti mai daripada lain daripada manusia. Okey. Kata Unais, laqad sami'tu qaulal kahana fama huwa biqaulihim wa laqad wada'tu qaulahu 'ala al-aqra asy-syi'r. Dia kata, bila aku dengar Muhammad ni bercakap, bukan mentera, bukan jampi ya. Nak kata syair pun bukan. Maksudnya apa? Unais pun duk nampak dah, kata yang ni memang betul Quran. Nampak? Okey. Lepas tu dia kata apa? Abu Zar kata, tak cukup maklumat. Tak puas hati, aku kena pergi ke diri. Ni tuan-tuan, satu benda agak kita boleh belajar. Bila nak boleh ilmu ni, nak boleh hidayah ni, dia kena kita usaha sendiri. Tak boleh mengharap orang. Kita nak dapat ilmu, nak dapat hidayah, nak jumpa kebenaran, kita kena baca, kena kaji, kena cari. Tak boleh tunggu orang mai suap. Abu Zar kata, hatta adhaba fa anzur. Aku kena pi, aku kena tengok ke diri. Aku kena pi cek. Hang cerita ni macam tak berapa nak puas hati. Tu duk nampak hidayah tu nak masuk dah tu. Pasal dia memang nak. Dia memang nak. Orang nak dengan orang yang tak mau ni lain. Satu orang dia dengar dalam arti kata dia nak mengaji, dia dapat lah. Satu orang lagi dia dengar dalam keadaan dia memang tak mau, tak boleh ya. Abu Zar dia pi. Dia pi. Fa ataitu Makkah. Kita bukan kata nak pi Mekah. Nak pi masjid sebelah pun tak sangka. Bukan kata masjid sebelah, masjid Kediri pun ada. Kan? Apa? Fa ataitu Makkah fatada'aftu rajulan minhum faqultu. Tapi bukanlah dia mudah nak boleh senang-senang, dia tak mai bergolek. Sampai ke Mekah dia kata, aku pergilah terai tanya satu laki-laki. Dia kata, mana dia orang yang mengaku jadi nabi tu? Fa asyara ilayya faqala as-sabi. Dia kata, aku tanya dia, mana dia yang mengaku jadi nabi? Dia pi kelui orang ramai, oi ni dia ikut Muhammad, dia ikut Muhammad. Silap bari bulan. Famala alayya ahlul wadi bi kulli madarah wa azmin hatta kharartu maghshiyan alayya. Depa pun mai bubuh aku. Fartafa'tu hina irtafa'tu ka'anni nusubun ahmar. Depa mai pukul dia, tumbuk dia. Pasal apa? Dikatakan dia ni masuk agama Muhammad.
Baru pi nak jumpa, baru pi nak siasat dah kena dah. Kita kalau kena balik memang kereta pancik ke tak ada apa ke. Kita kalau ada problem sikit, ada masalah sikit, aku tak mau pi. Macam mana? Nak pergi kelas ni. Hang tak dengar nu. Apa dia? Hang tak dengar guru. Bukan hujan, hujan tak main terus. Guru pun tak main dah. Kan? Start kereta start motor, start kereta tak menyala, tak main. Ni mau kalau main mengaji kena tumbuk. Harus. Kan? Ha? Lepas tu duk habang nak dapat hidayah. Tapi sikit ujian, sikit dugaan, sikit baru Tuhan test, menyerah kalah lah. Sabar kan? Dia tak pi ikut malam ni, mengantuk, letih. Kan? Mengantuk tu sikit ni. Tak main dah. Lepas tu tanya bini dia lena tak? Lena apa tah keluar pergi mana dah? Kan? Lepas tu nak dapat hidayah macam mana? Duk kira minum banyak penerang hati sampai sengkok. Ini semua sembang kari ya. Okey. Lepas tu dia kata fa'ataitu zamzam faghasaltu anni ad-dima wa syaribtu min ma'iha. Dia kata aku ni lepas dah kena pukul tu pilah telaga Zamzam, basuh darah aku, minum air dia. Ni Zamzam ni berkat ni. Tuan-tuan tahu tak, dia habaq, dia duduk di Mekah tu 30 hari. Salasina baina lailatin wa yaumin. 30 hari dia hanya makan Zamzam saja. Pasal itu tuan-tuan kalau pergi umrah jangan ambil pakej makanan ni. Tak payah ambil makan, minum Zamzam. Orang tanya awak tak ambil makan, saya nak minum Zamzam. Boleh pergi ke? Abu Zar 30 hari, kita 13 hari, takkan tak boleh. Minum Zamzam. Langgah Zamzam, lapak langgah Zamzam. 30 hari dia makan Zamzam. Sampai dia kata jadi gendut. Takassarat ukanun batni. Perut aku jadi berlapis-lapis. Sampai Nabi tanya dia lepas dia jumpa Nabi. Nabi tanya, lama mana dah duduk sini? Pendekkan cerita, lama mana dah duduk sini? Dia tu 30 hari dah. Dia tidur di masjid lah. Nak duk tanya orang tak ketawa hala, satgi ikut silap orang. Silap hari bulan dia kena. Dia nak tanya siapa dia ni. Jadi 30 hari 30 malam tu dia makan Zamzam, minum Zamzam. Nabi tanya, duduk di sini makan apa? Dia tak ada makan Zamzam. Nabi sebut apa tahu? Nabi kata innaha mubarakah. Tu pujian Nabi pada Zamzam. Tu yang kita kata Zamzam tu berkat. Nabi kata bila Nabi dengar dia minum Zamzam, dia survive, dia boleh bertahan selama 30 hari tu makan Zamzam, minum Zamzam. Nabi dengar tu, Nabi kata apa? Innaha mubarakah. Dia adalah air yang berkat. Tapi orang Melayu kita ni setengah lah. Saya cerita bila sikit kan. Dia kan kira Nabi kata mubarakah ke apa ke. Dulu saya duk bekalkan Zamzam lah. Payah tak boleh masuk kan. Dia mari kedai. Dia tanya ada Zamzam. Ada Zamzam pula. Ada ayak. Saya tak mau sebut nama lah. Ayak jenis ayak yang popular ni lah. Ayak ada nama lah, glamour lah ayak ni. Jampi lah, ayak jampi. Saya kata tak ada. Tapi saya ada air Zamzam. Air Zamzam ni air terbaik dalam dunia lah. Nombor 1. Nabi pun kata innaha mubarakah. Lepas tu dalam hadis yang lain, ma'u Zamzam 5 syuribalah. Air Zamzam ni dia ikut siapa yang minum tu niat apa. Pujian Nabi sampai banyak hadis tentang Zamzam ni. Zamzam ni tuan-tuan memang sakan lah. Tapi saya nak cerita yang kata mentaliti orang kita ni. Bila kita habaq, saya dah ayak Zamzam. Dia cari ayak tu tak ada. Kita habaq ada Zamzam. Dia kata tak mau Zamzam pasal ayak ni. Dia kata mau. Tapi balik ayak orang buat, dia kata kita bukan masalah dia tak mau beli tu tak apalah, itu soal lain. Soal dia compare bila kita offer Zamzam yang dikatakan mubarakah, yang ada keberkatan, yang ada mukjizat tu,
dia boleh pergi kata ayat yang mana halatah tu lebih mau daripada ayat Zam-Zam. Tak apa, tak ada saya bicara kedai lain, tak apa. Tapi tu dia, orang kita dengan hadis, dengan perkataan Nabi, dia tak yakin sebenarnya. Dia boleh lebih yakin dengan perkataan manusia. Pasal tu bila kita kata ni hadis, ni ucapan Nabi, ini amalan Nabi, ini Nabi suruh, tak apa, hak saya duk amal lama dah tu okey dah, boleh lah dekat tu, tak apalah. Hak yang nak amal, hak orang main-main hak baru-baru nak amal, tak apa. Saya hak lama tu padan dah, hak lama juga. Ya orang duk kata Nabi ni dia boleh ambil Nabi tu tok tepi lagu tu ya, ambil hak dia duk amal lama. Ini sikap kenapa Allah Ta'ala tak bagi hidayah pada kita. Tu cerita selingan lah. Lepas tu dia kata apa? Dia kata setelah itu dipendekkan cerita, dah lama dia duduk, dia tak tahu nak tumpu siapa. Dalam riwayat sebelum kita nak ni, dalam riwayat yang satu lagi, dia jumpa dengan Ali. Ini Allah Ta'ala pemudah dia. Sayyidina Ali ni dia tak tahu kata kawan tu Sayyidina Ali, dan Ali pun tak tahu tujuan dia mai. Tapi Allah Ta'ala nak bantu dia tu, di atas niat dia tu. Sayyidina Ali tengok dia, Sayyidina Ali kata apa? Famarra bi Ali. Sayyidina Ali lalu lintah dekat aku. Faqala, Sayyidina Ali kata dekat Abu Zar, ka'anna rajul gharib. Ka'anna rajul gharib. Nampak macam hang ni bukan orang sini. Gharib, orang asing, orang pelik. Hang ni bukan orang sini, bukan orang sini. Sayyidina Ali tuduh dia. Dia pun tak tahu kata Sayyidina Ali. Kalau dia tahu senang dia tahu mana Nabi. Silap air bulan berdarah lagi. Lepas tu dia kata qultu na'am. Dia kata betul aku bukan orang sini. Sayyidina Ali ni, ini setengah budaya Arab jugalah. Dia tak tanya. Kalau kita tuan-tuan duk tak? Main mana? Main dengan siapa? Main cari apa? Tanya macam soal sesat tu. Nak main cari apa seorang-seorang sini ya? Pergi balik ya? Sayyidina Ali yang kata memuliakan tetamu. Kita antara adab memuliakan tetamu ni, di dalam sunnah, jangan cakap dan jangan buat sesuatu yang tetamu tak berapa nak seronok. Saya bagi contoh. Orang kita, dia suka kalau dia jamu tetamu, dia tak makan. Sebenarnya tak berapa bagus. Tetamu ni bila kita jamu, dia tak seronok tau kalau kita tak makan. Tapi kita duk rasa macam tak makan tu macam hormat dia. Tak. Tuan rumah kena buat apa sahaja untuk menyenangkan tetamu. Setengah kita punya budaya kita tak berapa nak bagus tau. Tetamu mai dia jamu, lepas tu dia tak makan. Anak-anak pun dia pesan, hampa jangan duk makan, biar tetamu makan. Hampa jangan duk makan, daripada tadi makan. Dia pesan lah kat anak dia. Budak-budak bila dia tengok makanan, dia akan perhati. Lepas tu kita pula, silalah makan, jemputlah makan. Dia tak makan sekali, tak apa, sila makan. Patutnya kita kena makan sama. Pasal dia akan lagi seronok, lagi selesa kalau kita makan. Kita pun, bini kita pun, anak-anak. Lepas tu duk suruh, makanlah. Awak tak tambah. Tak tambah lagu mana berkeritam duk tengok ni. Duk tengok lagu tu. Jamu pula KFC. Kan? Janganlah makan pergi habis. Kita punya style macam tu, tak kena. Melainkan kalau saya tak makan ni tak apa. Kalau tak makan lagi bagus lah, kami boleh makan lebih sikit. Kita tak payahlah makan. So defend. Pasal tu ada orang tanya, dia kata sunnah kita pergi tengok orang sakit ni duduk sat ke duduk lama? Ikut orang sakit. Kalau orang sakit tu selesa kita duduk lama, afdal duduk lama. Tapi kalau dia suka kita balik cepat, kita balik cepat. Dia macam tu. Azan. Kita azan Ustaz, sekejap kita perhabis cerita Abu Zar ni. Macam mana? Dia tak masuk Islam ni. Dia baru jumpa Sayyidina Ali.
Wallahu ta'ala a'lam. Okey, kita habiskan sikit cerita Abu Zar ni. Dia kata Sayyidina Ali ni bila dia tahu kata dia ni orang asing, Sayyidina Ali pun kata mari ikut dia. Mari ikut dia balik. Fantalaqtu ma'ahu. Aku pun bergerak bertolak balik bersama dengan Sayyidina Ali. La yas'aluni an syai'. Dia pun tak tanya apa. Ini antara adab kita dengan tetamu, kita jangan tanya. Barangkali dia tak selesa, barangkali dia tak suka ditanya. Sebab itu tuan-tuan tengok, di antara adab orang Islam, dia hanya akan tanya sesuatu yang penting untuk dia. Sesuatu yang dia tak berkait dengan dia, dia tak akan tanya. So sekarang dia tengok Abu Zar ni orang asing, jom ikut dia. Apa tujuan apa semua, itu terpulang lah. Itu sikap kita, kan? Kita tanya tak apa no, saya nak balik dulu. No, terpinga-pinga kawan tu. Tapi tuan-tuan kena berhati-hati lah juga, kan? Kadang-kadang tengok sebarangan orang, janganlah duk ajak tak tahu hala pula, kan? Okey. Dia kata lepas tu esoknya aku pergi masjid lagi. Duk tunggu nak cari Nabi ni, tak jumpa-jumpa. Dan dia berhati-hati nak tegur, nak tanya siapa ni, dia cukup berhati-hati. Duk nampak macam tak ada kesudahan. Dah beberapa hari Sayyidina Ali tanya. Dia kata amma nala lirrajul ya'rif manzilahu ba'd. Qultu la. Dia kata nampak gaya macam kau ni tak ada kesudahan lah. Dia betul macam tak habis, aku punya urusan ni tak selesai. Ma amruka? Dah 2-3 hari dah barulah tersembang, kan? Dia tak apa pasal. Tapi dia nak cerita pun, yang ni dia panggil sir wal hadar. Ini tuan-tuan kena belajar ni. Sir wal hadar. Apa dia? Rahsia dan berhati-hati. Pasal itu kita bukan boleh cerita sebarangan orang. Terutama benda-benda yang kita rasa kalau kita cerita mudarat besar, lebih baik kita diam. Sir wal hazar. Sir wal hazar. Kita kena ada satu sikap berahsia dan berhati-hati. Kerana kita tak tahu apa impak, kesan daripada maklumat yang kita cerita. Terutama berhubung dengan keluarga kita, urusan kerja kita. Bukan sebarangan orang kita boleh open. Kerana benda sulit ni kadang-kadang dia boleh memberikan fitnah. Kita cerita tak ketahuan hala, dia tak tahu hujung pangkat, dia jadi fitnah. Jadi jangan cerita. Kan? Okey? Dia kata boleh nak cerita tapi dengan syarat kau kena rahsiakan. Kalau kau berjanji kau rahsiakan, kau tak cakap kat siapa-siapa, baru aku cerita. Okey. Sayyidina Ali kata aku janji. Dia lepas tu cerita, qultu lahu balaghana annahu qad kharaja hahuna rajul yad'umu annahu an-nabi. Dia kata aku dengar ada orang mengaku jadi nabi. Betul ke? Kenal ke? Fa arsaltu akhi liyukallimahu. Aku dah hantar dah saudara aku mai cakap mai siasat. Dan dia balik, cuma aku tak berapa nak puas hati. Lepas tu Sayyidina Ali dengar-dengar tu, amma innaka qad rasyatta. Allah telah bagi hidayah dan petunjuk kepada engkau. Tanya orang yang betul. Tanya Sayyidina Ali, kenal lah. Dia mana tahu Abu Jahal, Abu Lahab, Sayyidina Ali ke apa ke? Kan? Mana ada dulu friend ke tak friend ke, tengok kan. Siapa dia Abu Jahal? Google ke? Abu Jahal muka macam ni ke apa ke? Tak tahu. Sayyidina Ali kata, okey jom, ikut aku. Bawa, pendekkan cerita, bawa lah pergi jumpa Nabi. Masuklah. Dia kata, a'rid alayyal Islam. Kan? Nabi pun berkenan dengan dia. Dia kata, ajarkan aku Islam. Lepas tu dia pun masuk Islam. Mengucap. Selesailah. Nabi kata dekat dia, ya Abu Dhar,
uktum hadzal amr, rahsiakan Islam kau, jangan cerita ke orang. Sebab itu tuan-tuan, dalam keadaan sekarang ni, kalau kita masuk Islam ataupun tuan-tuan rasa benda tu tak perlu cerita, mudaratnya besar, tak perlu cerita. Ada orang baru masuk Islam kan, dia masih lagi mungkin tak kuat, dia duduk dengan mak ayah dia, tak payah cerita lah, tak payah declare kata dia masuk Islam pun tak apa. Lepas tu kalau dia mati macam mana, mereka bakar dia. Kan ada kes dia tak abang kata dia masuk Islam, lepas tu dia mati, keluarga dia urus cara bukan Islam, pasal dia tak pernah abang. Tak apa, jangan susah hati. Sebab apa? Yang pentingnya dia Islam. Kan? Okey. Nabi kata, warji' ila baladika, kau pergi balik negeri tempat engkau. Fa idza balagaka zuhuruna, bila kau dengar kami dah menang, kau mari cari kami. Tapi Abu Dzar kata, wallazi ba'atsaka bil haqq, demi Allah aku tak boleh, aku nak pergi habaq aku masuk Islam. Tak tahulah dia berniat ke apa ke, dia kata aku tak puas hati lagi, aku tak boleh habaq kata aku masuk Islam, aku tak boleh duduk. Nabi kita jangan, satgi orang pukul hang. Tak, aku nak pergi, tak kira. Faja'al ila masjid wa Quraisyun fih faqal, dia pun pergi. Dia tak kira dah orang ni, dia kan, dia punya satu semangat ni. Ya ma'syara Quraisy, orang Quraisy dengar ni. Yang awal-awal tadi dia takut, dia dapat Islam, dia rasa kuat sikit, dia main, inni asyhadu an la ilaha illallah, sesungguhnya aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad hambanya dan rasulnya. Faqalu qumu ila hadzal sabi, mengkit pi bubuh kau ni. Nabi dah abang, nah jangan duk abang lagi yang kena pukul. Tak, dia nak pi juga. Qumu ila hadza faqamu fadribtu la'amut, depa pun mangkit bubuh aku, tumbuk apa, pukul aku. Abu Dzar kata mati aku. Depa lanyok cukup-cukup. Fa adrakani al-Abbas fa akabba alayya, mujuklah tengah-tengah depa duk lanyok aku tu Al-Abbas, cuih mai, kau tidak mati lah, memang mati lah. Mai Al-Abbas dia sauk aku, dia pegang aku, dia peluk aku, dia kata dia kata dekat ni Quraisy ni, thumma aqbala alaihim faqalu wailak, ni yang hampa duk apa ni, apa cerita ni hampa dik, taqtuluna rajulan min Ghifar, ni hampa nak bunuhkan lelaki ni, hampa nak bunuh dia ke, hampa tahu siapa dia ni? Tang ni Arab, dia ada ni sikit, dia ada lebih sikit. Al-Abbas kata ni yang hampa duk pukul ni, hampa tahu tak siapa dia? Dia ni daripada Ghifar, dia ni kaum dia Ghifar. Hampa nak cari pasal ke? Ghifar, tahu Ghifar? Ghifar ni depa tahulah, kalau nak pi keluar pada Mekah lalu Ghifar. Kalau depa tahu kata, depa tak kira tau, dia kan kira geng, dia kira hujung tu Ghifar. Dia kalau hujung tu Ghifar, satu Ghifar nanti cari hang peringat. Dia lagu tu lah. Dia bukan kira, dia tak tanya ni Abu Dzar yang punca ke Quraisy yang punca, jadi macam mana, dia tak tanya dah jadi macam mana, siapa mula dulu. Dia kata siapa yang mati, dia tanya siapa yang kena, Ghifar. Dia akan panggil habis Ghifar semua, yang Ghifari, jom, satu Ghifar dah kena. Yang ni dia panggil Asabiyah. Kalau hampa nak cari penyakit, hampa buat dia banti terus, takut. Itu tang lebih Ghifar tu kan. Tapi tak bagus juga kan, kalau kata salah geng dia bertahan, tak bagus lah kan. Nampak? Dia duk buat keling garam sini kan, tak boleh kan. Okey, itu satu riwayat. Cerita yang kedua, dia tak jumpa Ali, tapi dia jumpa Nabi terus. Dia duduk tunggu di Masjidil Haram,
Dia nampak Nabi masuk dengan Abu Bakar, dia dapat maklumat kata tu Nabi. Dia jumpa terus Nabi. Dia bersih tu, tapi lebih kurang lah. Dia bersih tu. Dia kata apa? Nabi masuk Masjidil Haram, semayang pun semua, dia pergi kat Nabi. Dia kata, Assalamu alayka ya Rasulullah. The first person, manusia pertama dalam sejarah yang bagi salam, Abu Zar. Ni kalau nak buat teka-teki boleh lah. Siapa orang pertama yang bagi ucapan salam? Abu Zar. Dia kata apa? Dia kata, Assalamu alayka ya Rasulullah. Dia bagi salam. First, ucapan salam tu mai pada mulut dia. Nabi kata, wa alayka wa rahmatullah. Nabi pun, wa alayka wa rahmatullah. Siapa dia? Man anta? Siapa hang? Min Ghifar. Dia address, dia introduce daripada Ghifar. Dia kata Nabi macam pegang tangan ni, fawada'a asabi'ahu, jari dia ni pegang dahi macam, aduh, mai mana Ghifar ni. Dia kata Nabi macam lemah perut dengan Ghifar ni, pasal pok tak bagus, pok tak guna jenis penyamun ni. Kita mukulah abang, ni siapa dia ni? Kami bergeng penyamun ni. Aduh, mai mana kok kampung ni penyamun ni kan. Macam tuan-tuan lah, Covid, kau nak Covid, katalah Covid belah Kuala Lumpur kan. Orang Kuala Lumpur mai yang tak Covid pun, orang Kuala Lumpur, jaga orang Kuala Lumpur. Kita sini naik lemah perut lah, kawan tu bukan Covid pun. Kan? Tapi mai tempat yang tak bagus kan. Okey, tapi saya nak cerita Nabi macam, aduh. Dia kata macam Nabi tak seronok ah. Lepas tu dia pun, Nabi dah lama mana duduk sini? 30 hari. Makan apa? Makan Zam-Zam. Zam-Zam mubarakah. Zam-Zam makanan. Lepas tu Abu Bakar kata, tak apalah, kita ajaklah dia duduk sini 30 hari tak makan, jomlah kita bagi dia makan. Abu Bakar ni dia suka bagi makan, bagus dia ajak. Abu Bakar jamu apa? Zabib Taif, anggur kismis Taif. Dia kata itulah makanan aku yang pertama selepas 30 hari duk langgah air Zam-Zam ya. 30 hari duk minum pagi petang air Zam-Zam. Hari ke-31 tu barulah boleh apa? Barulah boleh makan kurma Taif. Abu Bakar bagi syukur dia. Lepas tu Nabi pun tanya dia apa semua, cerita, dia pun masuk Islam. Bagusnya bila dia masuk Islam, dia balik pergi kat adik dia Unais, balik pergi kat mak dia, dua-dua masuk Islam. Nabi kata pergi balik dakwah kaum dia. Dia kata apa? Adik dia masuk Islam, mak dia tengok cantik tu, dia tuju dekat siapa? Family dulu. Dia balik dapat Islam, dia balik dakwah adik dia, dakwah mak dia dulu. Dapat dua-dua masuk Islam, selesai. Dia pergi kaum dia, tahu dapat berapa? Dia kata hatta ataina qaumana Ghifaran fa aslama nisfuhum. Balik pergi kat kaum dia boleh setengah Ghifar. Setengah. Tuan-tuan, lama mana dia kenal Nabi? Tak sampai 2-3 hari. Berapa ramai masuk Islam di tangan dia? Setengah pok. Kita yang dah berapa puluh tahun mengaji, berapa pok dah masuk tangan kita. Lari cabut keluar lagi dah. Mereka mengaji tak banyak tau. Jumpa Nabi kadang-kadang tak sampai sehari. Badui mai tanya Nabi pagi, petang balik. Balik pergi kat kaum dia, habis satu kaum. Ni kira kurang lah setengah. Badui satu kaum ikut, satu kaum. Nampak? So tuan-tuan, hadirin mukminin, banyaklah pengajaran yang kita boleh ambil daripada peristiwa Abu Zar ni, dan mudah-mudahan tuan-tuan sendiri boleh renung, boleh muhasabah, boleh keluarkan pengajaran yang banyak daripada hadis-hadis yang kita baca berkaitan Islamnya. Bagaimana nak pulih Islam di tangan Abu Zar. Dia hampir mati tu, cerita dia hampir mati, terpaksa berlapar untuk nak masuk Islam. Kita boleh main mengaji senang, tenang, duduk dalam masjid, dengar, tak lapar, kenyang sampai mengantuk, tak mau lagi mengaji, tak tahulah kan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat kita, insya-Allah. Itulah pengajaran sirah kita, Islamnya Abu Zar di tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Zar disebut oleh para ulama di kalangan orang yang paling awal memeluk Islam. Ini geng antara yang A punya lah.
Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu. Dan saya nak sebut kat tuan-tuan, Abu Zar ni satu peristiwa tau, Nabi sebut kat dia sedih kita dengar. Dia pergi satu perang tau. Pergi satu perang, dia naik kaldai. Kaldai dia tu kaldai lembik, kaldai tua, kaldai tak larat. Dia jadi lambat. Dia tiba pun duk lambat. Dia pun kata, "Nu Abu Zar tinggal." Tak apa, kalau Tuhan nak dia sampai, kalau Tuhan tak nak dia tak sampai. Nabi jawab macam tu. Dia tengok Nabi dah pi dah, tiba tak mau nak pi unta tu. Dia turun unta tu, dia tanggung barang tu, dia berjalan. Tinggal unta tu. Tinggal keldai tu. Kan? Lambat. Orang tinggal tu, Nabi tinggal tu. Dia tanggung jalan kan. Dia pun kata, "Tu, siapa dia tu duduk berjalan seorang-seorang tu?" Nabi kata Abu Zar kot. Nabi kata Abu Zar kot. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Kita dengar, kita rasa sayu, kita rasa sedih. Nabi kata Abu Zar, dia berjalan seorang-seorang, dia hidup pun seorang-seorang, dia mati nanti pun seorang-seorang. Nabi kata kat Abu Zar duduk berjalan mai seorang-seorang, orang lain sampai dah, dia duduk tanggung barang, duduk jalan seorang. Nabi kata dia berjalan seorang-seorang, kita dah sampai, dia seorang-seorang, dia duduk berjalan. Dia hidup pun seorang-seorang, dia mati pun berseorangan. Bukan Abu Zar saja tuan-tuan, hakikatnya itulah kita. Kita hidup seorang, mati seorang. Sayang macam mana pun kita mati, bini kita tak tentu, anak-anak kita tak tentu. Apalah sangat dunia ini, akhirnya berseorangan. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.